Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairal hadyi hadyu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-musannifu rahimahullah wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu man qara'a surata Yasin marratan faka'annama qara'al Qur'ana marratain. Daripada sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dalam syarahnya mengatakan hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surat Yasin satu kali, maka seolah-olah dia telah membaca Al-Quran 2 kali khatam. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Faedah surat Yasin, baca Yasin sekali macam mengkhatamkan Quran 2 kali. Okay, dalam syarah dia pula disebutkan, Al-Imam Al-Baihaqi sendiri juga dalam kitab yang lain ada diriwayatkan, sesiapa yang baca surat Yasin 1 kali saja, maka Allah Subhanahu Wa Taala tulis bagi dia pahala seolah-olah dia dah khatamkan Al-Quran 10 kali. Ini keistimewaan surat Yasin. Kita biasa dengarkan orang kalau nak khatam Quran baca kulhu 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Sebab satu kulhu ta'dilu sulusal Quran, membandingi sepertiga Quran. Kalau 3 kali maka dah jadilah 30 juz. Itu surah Qul Huwallahu Ahad. Kan? Kenapa Quran surah Qul Hu ni dikatakan membandingi 1/3 Quran? Kerana Qul Hu tu adalah ayat surah yang menceritakan tentang tauhid. Sedangkan 1/3 pembahasan dalam Al-Quran menceritakan tentang tauhid. 1/3 lagi duk cerita tentang hukum hakam. Hukum hakam solat, hukum hakam berhaji, hukum hakam umrah dan lain-lain kan. 1/3 Quran membahas tentang tauhid, dan Qul Huwallahu Ahad menceritakan tentang tauhid. Kerana itu dipanggil 1/3 Quran. Hebat surah Qul Hu. Nah, kalau surat Yasin ini, kata Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, satu riwayat beliau kata 2 khataman Quran, satu riwayat lagi Nabi juga bagi tahu 10 khataman Quran. Ini kehebatan surat Yasin yang kita tak jumpa dalam surah-surah yang lain. Menurut saya punya periksa saya selama ini, saya belum jumpa hadis yang menceritakan kehebatan surah-surah yang seperti surat Yasin ini. Sebab 1/10 khataman Quran. Luar biasa itu. Karena itu bila ada orang mati, ada orang meninggal dunia, yang terbaik memang kita khatamkan Quran untuknya. Kalau boleh dia meninggal aja, seperti Al-Imam Nawawi bagi tahu, meninggal saja langsung mulakan baca Quran. Khatamkan Al-Quran di atas kuburnya itu. Orang dulu-dulu selalu buat, pasang kemah. Nanti dia dah penat baca, ganti orang lain pula sambung baca. Dia dah penat pula, nanti ganti lain, orang lain pula baca. Sebab paling terbaik untuk kita hadiahkan orang mati adalah khataman Al-Quran. Tapi kerana susah nak jumpa orang rajin baca Quran ini, masing-masing ada kesibukan masing-masing. Yang nak kerja lah, yang nak buka kedai roti canai dia lah, dan lain-lain pula. Jadi memadai kita baca surat Yasin. Kerana itu orang tua-tua kita dulu bila orang mati, orang meninggal dunia, hajat hati si nak memeluk gunung, tapi apakan daya tangan tak sampai. Siapa yang tak teringin khatamkan Quran bila bapak dia meninggal, mak dia meninggal, tak nak baca Quran kat kubur? Siapa yang tak nak? Semua orang nak. Tapi itulah hajat hati nak memeluk gunung, nak khatamkan Quran, tapi apakan daya? Baca tertatih-tatih. Itulah. Badan pula tak kuat, jarang minum tongkat ali, jadi ngantuk, kejap-kejap ngantuk dan lain-lain, betul tak? Jadi apakan daya tangan tak sampai. Ini orang tua-tua kita ni bijaksana, dia berfikir macam mana cara dia cari belek Al-Quran, jumpa Qul Huwallahu Ahad 1/3 Quran. Maka kalau tahlil mesti baca Qul Huwallahu Ahad Allahu Samad. Betul tak? Tuan-tuan imam biasa tahulah kalau nak mulakan tahlil Fatihah, betul, Bismillahirrahmanirrahim, Qul Huwallahu Ahad, betul tak? Baru masuk tahlil. Lepas tu mereka baca lagi dalam hadis, baca surat Yasin menyamai seolah-olah 2 kali khatam Quran. Bahkan riwayat lain bagi tahu 10 kali khatam Quran. Apalagi baca Yasin lah orang meninggal. Kat kubur dia baca kat kubur dia surat Yasin.
Allah SWT Maha berkuasa. Kalau Allah SWT, betul tak? Boleh berikan pahala yang luar biasa. Pahalanya Allah yang cipta. Syurga Allah yang cipta. Allah boleh bagi dengan amalan yang mudah sekalipun. Walaupun hanya dengan surat Yasin, Allah boleh bagi gandaan pahala. Jangankan kata 10. Satu Yasin kalau dikatakan menyamai 1000 kali Quran, kita percaya. Kerana apa? Allah Maha berkuasa. Kalau kamu tak yakin dengan kuasa Allah, mungkin kamu ragu-ragu lah. Oh iya ke boleh satu Yasin menyamai 10 Quran. Ini kamu ragu-ragu dengan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kata 10 kalau Allah nak, Allah boleh buat kok. Kita ni umur 63 tahun, tak panjang mana pun, 60-70 dia umat Rasulullah, tapi dapat syurga tertinggi. Dapat syurga yang melebihi umat terdahulu yang umurnya 1000 tahun dipenuhi dengan ibadah. Orang dulu ibadah 500 tahun. Ada orang keluar selama 1000 bulan untuk jihad fisabilillah, tak balik-balik berperang. Perang dah berlalu 1000 bulan, 83 tahun baru balik ke rumah. Maka Nabi SAW tengok, oh kata Nabi, luar biasa ibadah orang-orang dulu ni. Kalah lah umat aku. Dapat syurga besok nanti kat belah-belah ujung je lah. Dapat kat serambi-serambi syurga je lah. Orang dulu lagi dahsyat ibadah. Jihad 1000 tahun, 1000 bulan. Solat dia, puasa dia, sedekah dia belum kira lagi. Manalah tempatku, tempat umatku ya Allah. Nabi doa, maka Allah karuniakan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tu memadai kita solat isyak jemaah, subuh jemaah, satu Ramadan tak pernah putus, confirm dapat Lailatul Qadar. Dan pahalanya lebih hebat daripada orang tu jihad 1000 bulan. Siapa bagi itu? Allah. Kenapa? Allah Maha berkuasa. Kalau kamu tak percaya dengan kuasa Allah, kamu dengar hadis ni, ya ke? Ya ke? Jangan lihat itu, jangan lihat amalan kamu. Kita amalan kita sedikit, tapi Allah bagi syurga tertinggi. Orang dulu ibadah bagai nak erak, ribu-ribu tahun, ratus-ratus tahun. Tapi Allah bagi syurga yang di bawah kita. Kenapa? Kerana kuasanya Allah, kehendaknya Allah, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana itu kita boleh terima hal-hal tersebut. Okey. Nah, hadirin hadirat, kata ulama dalam syarahnya bagi tahu, menyamai 10 kali Al-Quran kalau tidak dibacanya surat Yasin. Contoh saya baca Yasin 1 kali. Ada orang baca Quran 10 kali khatam, tapi dia tak baca surah Yasin. Quran kan ada 114 surah, tapi dia tak baca 114 surah, dia baca 113 surah. Dia baca 10 kali khatam, tapi surah Yasin dia tak baca. Yang surah lain semua dia baca. Baqarah dia baca, Ali Imran dia baca, semua dia baca, tapi Yasin dia tak baca. 10 kali khatam. Saya baca Yasin sekali khatam, pahalanya sama. Di sisi Allah pahalanya sama. Tapi kalau dia 10 kali khatam, ketika dia menghatamkan Quran, dia baca Yasin, dalam tu ada Yasin juga kan, tentulah dia lebih hebat daripada saya yang hanya setakat baca Yasin 1 kali. Dia baca Quran 10 kali khatam kan dengan Yasin sekali. Itu kata ulama-ulama. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, yang menimbulkan macam kita rasa betul tak betul satu hadis kata 2, satu hadis kata 10. Bila ada 2 maklumat, kita kan curiga, jangan-jangan ini palsu dua-dua kot. Sebab kalau mau maklumat yang betul, mesti ada kata orang, ketepatan itu. Contoh kan, kalau kita kita nak menyiasat orang, ni siapa yang mencuri, dia kata dia nampak, contoh dia kata dia nampak budak ni yang mencuri, contoh aja, dia mencuri. Ustaz Suhaimi kata, ni ustaz yang rambutnya macam orang hutan tu, contoh. Oh, itu lepas tu saya tanya orang lain pula, ini mana, siapa yang mencuri? Tak ada, kata dia, saya tak nampak, bukan dia, adik dia tu ni yang mencuri. Jadi kita nak terima tak pendapat ni, dua-dua tu? Dua-dua kita tak terima. Sebab terjadi percanggahan pendapat, percanggahan maklumat. Betul tak? Nah, kata ulama-ulama, bukan salah, kedua-duanya betul datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis Nabi bagi tahu 2, satu hadis Nabi bagi tahu 10. Walaupun terjadi macam percanggahan, bukan menunjukkan dua-dua salah, tapi ulama mensyarahkan hadis ini bagi tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam nak menjelaskan kepada kita, tergantung orang yang bacanya. Pertama, tergantung waktu kita membacanya. Tergantung situasi kita membacanya. Kalau yang bacanya budak baru belajar ngaji, mungkin tajwidnya tak berapa nak betul. Betul tak? Masih tertatih-tatih, huruf alif masih huruf a, betul tak? Orang baca Yasin wal Quranil Hakim, baca Yasin wal Quranil Hakim, contoh kan. Walaupun ada qiraah lain baca macam tu, Yasin wal Quranil Hakim. Mungkin bagi dia tak dapatlah 10 kali khatam Quran, buat dia dapatlah 2 kali khatam Quran. Lah bagi orang yang fasih bacaan Al-Quran dia,
tajwidnya dah mantap, makharijul hurufnya tepat belaka semua. Maka dia baca Yasin tu, tentulah bagi dia mungkin 5 kali khataman Quran pahalanya. Tapi sebab dia tak faham tafsir. Bagi orang yang faham tafsir, tajwidnya betul, membacanya mungkin agak khusyuk lah kan. Mungkin bagi dia 8 kali ganda, 8 kali khataman Quran. Tapi kalau orang yang tajwidnya betul, keikhlasannya kerana Allah, betul-betul semata-mata mengharap wajah Allah, dan dia faham tafsir dia, dan dia hadir hati, baca sambil kadang-kadang menghayati ayat ni. Bila baca ayat-ayat tentang seksa-seksa, Allah akan mempertanggungjawabkan kamu kalau menipu, nanti kalau kamu di akhirat, kalau kamu berbuat dosa, kamu akan menafikan, mulutmu akan menafikan, tak mengaku. Tak apa kata Allah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, hari ini kami kunci mulut kamu, kata Allah. Tapi wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan kamu yang akan berbicara. Wahai Allah, tangan inilah ya Allah yang telah mencuri ya Allah. Wahai Allah, tangan inilah yang telah berbuat kesalahan ya Allah. Kaki-kaki ini akan berbicara. Dia baca, dia menghayati, menangis, ya Allah, aku banyak dosa ya Allah, aku tak dapat nak larikan diri ya Allah, tak dapat nak bela diri aku, mulut aku akan dibungkam ya Allah, tanganku akan berbicara. Okay, kita sedih. Ini bagi dia mungkin 10 kali ganda, kata ulama, 10 kali khataman Al-Quran. Ataupun kata ulama, biikhtilafil ahwal atau biikhtilafil azman, tergantung zaman. Kamu bacanya hari apa? Hari biasa. Bila kamu baca hari biasa, 1 kali Yasin menyamai 2 kali khatam Quran. Tapi kalau kamu baca hari Jumaat, kalau kamu baca malam Jumaat, ini tak mungkin 2, mesti berlipat ganda. Jadilah 10 kali khataman Quran. Kerana semua di antara kita tahu, zaman ke zaman yang lain dia tak sama. Allah SWT membeza-bezakan, memberikan perbandingan antara waktu dengan waktu yang lain. Siapa kata Ramadan sama dengan hari biasa? Tak sama. Dari segi pahala tak sama, daripada semangat pun tak sama. Kalau Ramadan berapa kali kita boleh khatam Quran? Hari ini Allahu Akbar, 1 juz pun susah nak baca, betul tak? Zaman sama zaman tak sama. Kalau Ramadan tu semua orang boleh tahajud, semua orang boleh puasa, betul tak? Tapi kalau hari ini, oh ya Allah, Senin Khamis pun susah, nak tahajud pun susah. Kelebihan yang Allah bagi kepada waktu. Itu kalau tahunan. Per hari tentu berbeza. Ada orang hari biasa dia susah nak pergi masjid, tapi kalau hari Jumaat cuba tengok penuh masjid, sampai terpaksa lah kita, Tok Imam pengurusi masjid, betul tak? Orang Indon dah terpaksa tak boleh masuk sebab kita tak cukup tempat. Alhamdulillah ini dah boleh masuk orang Indon, betul tak? Berebut orang nak pergi solat Jumaat. Cuba kalau Zuhur tadi, cuba tengok hari Khamis berapa? Allah, kesian, 1 sab pun susah nak penuh, betul tak? Dia tak sama hari Jumaat dengan hari biasa. Allah SWT jadikan hari Jumaat Sayyidul Ayyam, penghulu hari. Tak ada hari yang bahkan kata Imam Ahmad bin Hanbal, malam Jumaat lebih afdal daripada Lailatul Qadar. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal yang hafal 1 juta hadis, malam Jumaat, tak peduli Jumaat bila pun, lebih afdal daripada malam Lailatul Qadar. Kalau Lailatul Qadar bukan malam Jumaat. Tapi kalau Lailatul Qadar tahun itu malam Jumaat, tentu dia lebih afdal dari segala-galanya. Kerana itu tentulah kalau orang baca malam Selasa, orang baca malam Rabu, mungkin 1 Yasin dia Allah lipat gandakan 2 khataman. Tapi kalau mau membacanya malam Jumaat, bacanya hari Jumaat, ini mungkin yang dimaksud oleh Nabi 1 Yasin menyamai, membandingi seolah-olah 10 kali khataman Al-Quran. Jadi tak timbul isu yang mengatakan percanggahan fakta yang datang daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Dah tak? Okay, insyaAllah kita sambung pada pengajian yang akan datang, masih sekitar tentang hadis-hadis yang menceritakan fadilat surat Yasin. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita rasa cinta kepada surat Yasin, dapat hidup bersama surat Yasin, bahkan meninggal kalau perlu dalam keadaan kita baca surat Yasin, dan kita meninggal orang bacakan kita surat Yasin. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.